Dan untuk perkembangan lanjut, kita akan bersama dengan Wakil Astro Awani Kedah Abdul Hadi Cik Awang bersama dengan kita pada ketika ini. Selamat pagi Hadi, mungkin dapat teruskan dengan bagaimana perkembangan mengenai insiden ataupun fenomena kepala air yang telah melanda di sekitar Gunung Jerai ini. Mungkin dapat ulaskan sedikit. Okey, terima kasih Hafizi di studio dan selamat pagi kepada semua penonton Astro Awani untuk jam ini. Dan pagi ini saya ketika ini berada di kaki Gunung Jerai di mana tumpuan utama hari ini adalah operasi menyelamat lebih kurang kira-kira 20 individu yang masih berada di atas puncak Gunung Jerai yang terkandas di puncak sana, yang mana mereka difahamkan semalam tiada bekalan elektrik pada mereka dan hanya menggunakan generator saja. Dan pagi ini sekitar jam 6.30 pagi tadi, bomba maklumkan, pihak berkuasa maklumkan bahawa sudah memulakan kerja-kerja mencari dan menyelamat yang ditamatkan ataupun ditangguhkan sekitar jam 1 pagi semalam. Dan antara tumpuan lain pagi ini adalah berkenaan dengan sidang media yang akan dilakukan oleh pengarah APM Kedah, yang mana akan memaklumkan mengenai jumlah-jumlah individu yang berada di pusat kuarantin atau pusat pemindahan sementara yang disediakan oleh pihak Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di sekitar Rian dan Kuala Muda. Dan untuk makluman semua, semalam sidang media Menteri Besar menerusi sidang media Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknom memaklumkan bahawa di pusat pemindahan akan dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu pertama kepada kategori yang positif COVID-19, yang mana di daerah Rian ini dimaklumkan sekitar 14 orang berdasarkan anggaran awal. Bagi kategori yang berada, kategori kedua adalah kategori yang berada dalam tempoh kuarantin, iaitu dianggarkan sekitar 45 orang, dan juga kategori ketiga iaitu kategori yang bebas ataupun yang masih sihat, tidak bergejala dan sebagainya, ya kategori biasa dipanggil Muhammad Sanusi Makno, itu akan ditempatkan di satu lokasi lain di mana dianggarkan sekitar 60 individu yang dipindahkan ke pusat pemindahan. Dan 2 pusat pemindahan disediakan, iaitu pertama bagi yang bebas COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan, manakala bagi yang menjalani kuarantin dan juga COVID-19, mangsa COVID-19 ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Teroi. Dan itu maklumat mengenai pusat pemindahan, dan sudah pastinya seperti yang dimaklumkan Hafizi sebentar tadi, setakat jam 1.30 pagi semalam, menerusi aplikasi WhatsApp oleh Menteri Besar Kedah kepada kumpulan media di Kedah ini, beliau sah memaklumkan bahawa 3 individu disahkan maut susulan kejadian bencana kepala air yang berlaku sejak 3.30 petang semalam, dan 3 lagi masih hilang, dan operasi mencari dan menyelamat kesemua mangsa yang hilang akan diteruskan bermula jam 7 pagi ini. Dan selain itu, kami hari ini akan melaksanakan beberapa tinjauan, terutama membabitkan penduduk-penduduk yang terjejas banjir, selain daripada beberapa individu ataupun peniaga-peniaga yang sudah pastinya terkesan susulan kejadian yang difahamkan paling buruk pernah berlaku di kawasan kaki Gunung Jerai ini, Hafizi. Hadi, mungkin pihak berkuasa tempatan mungkin sudah memaklumkan, mungkin sudah pun mengetahui apakah punca ataupun mungkin setidaknya mereka ada memaklumkan mengenai mungkin dari segi cuaca yang buruk juga mengakibatkan tragedi ataupun fenomena ini berlaku, Hadi. Okey, Hafizi, sebenarnya lupa saya nak maklumkan tadi, sebenarnya dalam sidang media semalam juga Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno juga memaklumkan punca yang berlakunya keadaan kepala air itu adalah disebabkan kejadian hujan lebat yang berlaku di negeri Kedah, terutama membabitkan pada waktu-waktu petang sejak beberapa hari lalu. Dan dalam sidang media semalam juga beliau memaklumkan bahawa punca kejadian ini tidak ada kena-mengena dengan aktiviti pembalakan, memandangkan kawasan hutan simpan Gunung Jerai ini sudah tidak berlaku pembalakan sejak 30 tahun lalu. Dan itu sudah pastinya menjawab beberapa persoalan yang dan ditanyakan beberapa individu, terutama di netizen di media sosial, adakah kejadian banjir ataupun kepala air yang berlaku adalah disebabkan aktiviti pembalakan. Dan sudah pastinya berdasarkan apa yang
dimaklumkan Muhammad Sanusi mengambil tindak balas daripada ataupun maklum balas daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri sementara iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhammad Sanusi Magno menyatakan bahawa pihaknya akan menggerakkan segala usaha terutama membabitkan agensi-agensi pihak berkuasa tempatan dan sebagainya dalam memastikan penduduk yang terjejas tidak terbiar begitu saja dan mereka akan memastikan segala keperluan penduduk-penduduk menerusi pusat kawalan operasi bencana akan terjaga dengan sebaiknya. Itu yang dimaklumkan Muhammad Sanusi Magno menerusi sidang media dan juga menerusi hantaran balas aplikasi WhatsApp pada kumpulan media di Kedah semalam, Hafizi. Hadi telah pun melakukan pemerhatian sejak daripada semalam saya kira. Mungkin melalui pemerhatian Hadi sendiri, apakah antara kerosakan-kerosakan kemudahan awam sebagai contohnya dan bagi penduduk pula mungkin rumah mereka juga dilaporkan musnah ataupun mungkin kereta-kereta juga musnah. Mungkin dah didapat kongsikan cerita dengan kita? Okey, sebenarnya Hafizi yang antara kawasan yang paling teruk adalah di sekitar kawasan kaki Gunung Jerai ini sebenarnya, dan berdasarkan pemerhatian sejak 6 petang semalam Hafizi kami berada di sini sudah pastinya membabitkan beberapa jalan raya yang ada jalan raya yang memang betul rosak dan juga ada jambatan yang memang tidak boleh dilalui, memang rosak dengan teruk, yang mana jika dilihat ini merupakan jelas penduduk ini merupakan antara kejadian terburuk buat mereka. Dan sudah pastinya bagi rumah-rumah penduduk pula, semalam saya ada melakukan tinjauan bersama dengan pasukan menyelamat yang mana ada rumah penduduk yang dinaki air hampir 1.5 meter yang mana mereka terpaksa menggunakan sampan untuk naik ke atas untuk datang ke kawasan jalan kecil sebelum mereka dibawa menaiki lori yang dibawa oleh pasukan keselamatan ataupun pasukan penyelamat. Dan sudah pastinya berdasarkan apa yang saya terima semalam, di kawasan Yan saja lebih 15 kampung dilanda banjir dan kerosakan memang kalau dilihat dengan mata kasar menerusi pemerhatian semalam memang agak teruk. Dan ini berdasarkan liputan yang pernah saya buat sebelum ini antara banjir terteruk pernah kita panggil cover lah untuk liputan anda semua.